سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Manusia bukan semata-mata dia kena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena bangunkan tamadun di muka bumi ini sebab kita adalah khalifah. Daripada Adam alaihissalam ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi khalifah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. Adam alaihissalam mula membina kehidupan ini, membina tamadun. Kemudian berlalu Adam, Idris, Nabi Idris alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala bagi di ilmu, orang yang pertama sekali pandai membuat kain. Kain dan baju jahitan ni bermula Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bagaimana boleh ada wujud teknologi kapal. Disebutkan muka bumi ini akan banjir. Orang-orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Macam mana? Bukan ada fakulti engineering waktu tu. Tapi wahyu, dengan agama ni, dengan wahyu Allah bagi tunjuk aja macam mana nak membangunkan ni. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي
الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Asas-asas daripada wahyu ini manusia mula membina tamadun. Sampai satu ketika tuan-tuan sekalian, ada manusia yang membina tamadun bukan dilid oleh para nabi dah. Allah bagi ilmu dia membina tamadun, membina tamadun, membina tamadun, membina tamadun. Makin luas, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar ini. Dan ketika itu beberapa kaum memisahkan antara tamadun dan juga agama. Mula-mula tamadun berasaskan wahyu. Sampai satu ketika nature manusia itu membina tamadun. Maka nabi-nabi itu datang untuk mengislamkan tamadun itu. Itu yang kadang-kadang ada yang tak terima. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Nabi Ibrahim diutuskan kepada Namrud. Namrud waktu itu satu kerajaan besar. Dah bina tamadun dia. Sombong dia. Dia sudah tidak menghiraukan wahyu itu, tidak menghiraukan tauhid, tidak menghiraukan Allah sebagai pencipta. Mulalah dipisahkan agama dan tamadun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan Namrud. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Nabi Musa AS datang kepada Fir'aun. Yang Fir'aun itu dah pembina tamadun dah. Allah sebut izhar ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun, dia itu tagha, dia itu melampaui batas. Fir'aun itu bina piramid tu tidak dapat ditandingi oleh manusia sampai sekarang. Datang Nabi nak mentauhidkan, sombong sebab dia rasa watak khalifah tu ada, dia tolak Nabi ni, tak terima ni, tak terima. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده
تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada dua kaum, satu kaum Gemurah, satu lagi kaum Sodom. Kaum Gemurah dan kaum Sodom ni tuan-tuan sekalian adalah satu kaum yang mempunyai tamadun yang tinggi. Luas bandar Gemurah dan Sodom ni 70 km. Zaman itu bandar 70 km besar. Panjang di lembah, panjang 70 km, luasnya lebih kurang 20 km. Bandar yang berada di lembahnya. Tanpa agama pada dia, oh kita dah maju apa pada dia. Dipisahkan tamadun dan agama. Akhirnya mereka membuat perbuatan terkutuk, iaitu perhubungan sesama jenis. Diutuskan para nabi untuk menyeru kembali. Akhirnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka satu kaum yang membina rumah di bukit-bukit. Gunung tu ditarah je, di gunung, di rumah. Cantik tuan-tuan sekalian. Baki-baki tamadun mereka, kalau kita nak tengok, ada di dua tempat. Satu di Madain Saleh. Madain Saleh ni atas pada Madinah, 400 km daripada Madinah. Satu lagi di Petra. Petra ni berada di Jordan. Memang itu semua kaum dia tu. Pernah kaum-kaum terdahulu ini mereka bangunkan tamadun, tapi mereka tolak agama. Jadi kehidupan mereka rosak. Mereka menjalani kehidupan yang memang sangat keji. Akhirnya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tamadun itu kekal untuk iktibar kita tu. Sampailah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. Beza Nabi kita Muhammad SAW, agama itu datang bukan kepada tamadun, tapi beza Islam, Islam membela tamadunnya sendiri. Itu beza Islam. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Tamadun Islam ni tuan-tuan sekalian, dia diasaskan dengan dua perkara. Yang pertamanya fardu ain, yang keduanya fardu kifayah. Fardu ain ini adalah rukun iman dan rukun Islam. Fardu kifayah bidang-bidang kemanusiaan, wajib untuk tackle, wajib wujudkan. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Sebab itu terbangunnya fardu kifayah dalam Islam, Masya Allah. Ibnu Sina dengan perbuatannya, Al-Khawarizmi dengan ilmu matematiknya, Al-Batani dengan ilmu tumbuh-tumbuhan, ada yang mempelopori ilmu optik, ilmu matanya, ilmu ekonomi tuan-tuan sekalian, terbangun berbagai-bagai sistem ekonomi. Dalam dunia tuan-tuan sekalian, sistem perbankan ada dua macam. Sistem perbankan konvensional, sistem perbankan Islam. Tak ada sistem perbankan agama lain, tak ada. Insurans pertama di dunia wujud pada zaman Sayyidina Umar alaihissalam. Sebab itu bezanya Islam ni, matlamat dia bukan untuk kemegahan, tak. Kan matlamatnya bukan untuk menunjuk-nunjuk. Matlamatnya untuk bawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Islam kalau sampai ke satu tempat, dia dipanggil futuh. Kalau satu tempat itu dah ada tamadun, Islam akan mengislamkan tamadun yang ada di situ. Kota Konstantinopel jatuh ke tangan Islam, ditombangkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tamadun yang ada di Rom sana diperkasakan dengan Islam punya cara. Kalau kita hari ini pergi ke Turki, boleh tengok satu masjid dulu asalnya gereja, ditukar kepada masjid, kemudian ditukar menjadi museum Hagia Sophia. Hagia Sophia itu tuan-tuan sekalian, Islam tak hancurkan. Islam datang ke Nusantara. Ada tamadun-tamadun yang bina di Nusantara ini yang ada diperkasakan, yang tak ada dibuat. Establishnya sistem kenegaraan zaman itu. Rumpun Melayu ini diislamkan dan establish sistem pemerintahan. Aceh dengan cara Acehnya, Melaka dengan cara Melakanya, Mindanao dengan Mindanao-nya, Brunei dengan Brunei-nya. Jadi maksudnya yang di tamadun dibangunkan, diperkukuhkan, perkasakan. Indahnya Islam bukan datang menjajah. Islam datang yang ada tamadun diperkasakan, yang tak ada dibina bersama tamadun itu. Indahnya Islam. Mana-mana tamadun Islam yang terbangun, matlamatnya adalah membawa orang kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di Baitul Maqdis itu ada satu mimbar. Pembinaannya daripada 16,000 kayu yang dipasak dan ditanggamkan, tak menggunakan paku. Yang menjadi tanda tanyanya adalah mimbar di dalam Baitul Maqdis itu siapa yang buat? Waktu itu teknologi kayu hanya orang Nusantara saja ada. Dan bunga-bunga dekat mimbar di Baitul Maqdis, bunga itu bunga Nusantara. Penglibatan orang Nusantara dalam pembangunan Baitul Maqdis 1000 tahun dulu tau. Salahuddin Al-Ayyubi yang membawa mimbar ini 1000 tahun dulu. Kita rasa macam orang Melayu lah, apa nak orang Melayu. Kita sendiri sebab yang tulis sejarah kita orang Melayu adalah orang asing, orientalis yang cerita. Sebab tu kita tak tahu kehebatan bangsa kita Melayu. Kita rasa alam Melayu lemah lah, tak boleh maju. Tak, tuan-tuan. Penglibatan kita ni. Setelah itu bezanya Islam ni, matlamatnya bukan untuk kemegahan, tak. Kan matlamatnya bukan untuk menunjuk-nunjuk. Matlamatnya untuk bawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa boleh mengislamkan orang yang bukan Islam, maka Allah bagi ganjaran syurga bagi dia itu. Maka mereka berebut-rebut membangun perubatan dengan cara perubatannya, mengislamkan orang cara perubatannya, pembangun ekonomi, mengislamkan orang dengan cara ekonominya, pembangun kesenian Islam, mengislamkan orang dengan cara keseniannya, pembangun pendidikan Islam, mengislamkan orang dengan cara pendidikannya, dan berbagai-bagai lagi. Setelah itu kita memang kena kuasai fardu ain, fardu kifayah, bangunkan. Dan tujuannya adalah untuk menarik orang pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kita, saya, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dan semua manusia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu